Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Mutasim RTU. Okey, untuk hari ini kita teruskan dengan 2.1.7 menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Jom. Okey, kita teruskan. Okey, apabila menghasilkan produk, murid boleh memilih sama ada menghasilkan produk berfungsi atau produk berfungsi sebahagian. Jadi ada dua. Yang pertama yang berfungsi, yang kedua berfungsi sebahagian. Jadi hari ini kita akan tengok apa beza antara yang berfungsi ataupun berfungsi sebahagian. Okey, jadi sebenarnya ada tiga. Yang pertama, kita panggil sebagai mock-up atau model olokkan. Okey, ni kita boleh tengok dalam buku teks muka surat 80. Okey, dan contoh dalam buku teks yang saya ambil ni contoh dalam buku teks, dia share tentang mock-up pengilap kasut magic. Okey. Jadi apa dia mock-up model olokkan? Jadi apa dia? Model olokkan ni Okey, dihasilkan sebelum produk berfungsi sebahagian dibina. Jadi dia lagi awal. Kita sebut tadi berfungsi sebahagian dengan berfungsi. Yang ni sebelum dua-dua ni. Kita buat dulu mock-up. Okey. Tujuan dia yang pertama menunjukkan idea rekaan dalam bentuk 3D. Selama ni kita buat lakaran, kita nampak dah 3D tapi dalam lakaran. Okey, tak boleh pegang. Tak timbul pun. Jadi kita buat model olokkan ni, kita boleh pegang dah. Nampak dah 3D. Mengikut skala atau saiz sebenar. Saiz sebenar. Kalau kata saiz dia 30 cm, kita potong, kita buat saiz 30 cm juga. Sama. Boleh disentuh dan dipegang. Reka bentuk boleh ditambah baik sekiranya perlu. Jadi kita dah nampak dah macam mana rupa dia. Macam mana bentuk dia, macam mana saiz dia. Okey. Kita boleh pegang dah. Tapi bukanlah kita guna dia punya material yang sebenar. Okey. Tapi kita dah nampak dah awal dia, gambaran awal. Itu kita panggil sebagai mock-up ataupun model olokkan. Jadi yang ni kita buat sebelum kita buat produk berfungsi ataupun berfungsi sebahagian. Okey, yang kedua. Yang ni kita panggil sebagai produk berfungsi sebahagian ataupun kita panggil model. Yang ni kita kalau kita sebut model, ni model. Model. Belum kita bukan produk sebenar, model sahaja. Okey. Jadi yang contoh sama juga adalah produk berfungsi sebahagian bagi pengilap kasut magic. Dihasilkan selepas mock-up dibina. Dah siap dah mock-up apa semua. Kita dah setuju dah kita nak design dia macam tu. Barulah kita buat model. Menunjukkan idea rekaan dalam bentuk 3D yang lebih realistik. Tadi mock-up dia nampak biasa saja. Ini kita buat dia lebih realistik lagi, lebih nampak real, menghampiri produk sebenar. Okey. Mengikut skala atau saiz sebenar sama juga seperti mock-up, dapat menunjukkan kefungsian beberapa bahagian atau komponen produk. Jadi dia tak fungsi sepenuhnya lagi, tapi ada part-part tertentu yang kita buat dah boleh fungsi. Okey. Boleh disentuh, dipegang. Okey, untuk memahami kefungsian produk. Reka bentuk boleh tambah baik sekiranya perlu. Okey. Jadi yang lain semua sama, cuma dia berfungsi sebahagian. Nama dia pun berfungsi sebahagian. Maksudnya ada part yang dah boleh berfungsi, tapi ada part yang belum berfungsi lagi. Jadi sebahagian sahaja berfungsi. Okey, kita panggil dia model atau nama lain dia model. Okey, jadi apa yang seterusnya iaitu produk berfungsi atau nama dia prototype. Bila kita sebut prototype, maksudnya produk berfungsi. Dihasilkan selepas produk berfungsi sebahagian dibina. Lepas kita buat produk fungsi sebahagian, barulah kita buat prototype ni. Menunjukkan idea rekaan dalam bentuk yang sebenar, mengikut spesifikasi saiz sebenar, dapat menguji kefungsian sebenar produk, boleh disentuh, dipegang dan menguji kefungsian produk. Reka bentuk dan kefungsian produk boleh ditambah baik selepas melakukan pengujian dan penilaian. Pengujian penilaian kita masuk bab seterusnya.
Okey, jadi sekarang ni, yang ni adalah produk sebenar. Tapi nama dia prototype. Maksudnya dia cuma ada satu saja. Bila kita sebut prototype, maksudnya satu yang mula-mula sekali kita buat. Sebelum kita buat yang banyak untuk kita pasarkan ataupun untuk kita jual. Jadi, prototype merujuk kepada produk berfungsi yang mula-mula sekali kita buat selepas kita buat mockup, produk berfungsi sebahagian, kemudian kita buat prototype. Jadi prototype ni lah, okey, kalau semua dah setuju, dah tak ada tambah baik apa-apa dah buat ujian semua okey, barulah kita buat secara banyak. Jadi sama saja. Kalau cerita prototype ni, saya suka cerita kalau kat anak murid saya cerita tentang Iron Man. Kalau tengok cerita Iron Man yang first, tak salah saya tahun 2008 ke 2007 cerita tu. Tak ingat saya tahun dia, tapi boleh cari boleh cari, cuba tengok cerita Iron Man yang first. Masa dia dalam gua, Tony Stark kena tahan dekat dalam gua tu, dia mula buat baju Iron Man dia tu. Jadi itulah prototype. Kemudian barulah dia buat lagi banyak macam-macam, Mark 2, Mark 3, Mark 52, macam-macam ada. Punya banyak dah dia buat baju-baju dia tu, suit dia tu. Tapi yang mula dia buat dalam gua tu, itulah nama dia prototype. Okey ya. Jadi boleh nampak boleh dapatlah bayangan apa yang dimaksudkan dengan prototype tu. Yang pertama. Okey, jadi kita tengok pula ciri-ciri dia. Okey, mockup. Kita mula dengan mockup dulu. Okey, bahan reka bentuk bukan menggunakan bahan sebenar. Okey, boleh direka bentuk menggunakan kertas, gabus, cardboard, polystyrene, kayu lembut dan lain-lain. Tapi benda yang kita pakai ni kira benda yang murah, benda yang bukanlah untuk produk sebenar. Jadi kalau kita produk sebenar, kita pakai keluli, mungkin kita boleh jimat. Untuk mockup ni kita pakai cardboard je. Yang mudah pakai cardboard lah, pakai cardboard ke, polystyrene ke, gabus ke. Okey. Yang biasa, bahan yang biasa je. Kemudian skala tidak mengikut saiz produk sebenar. Jadi dia, kalau kita baca tadi awal, dia mengikut tengok keadaan. Kalau perlu kita ikut, kalau rasa macam produk tu terlalu besar, kita nak buat kecil sikit pun boleh. Okey. Boleh sama ada lebih kecil atau sama besar atau lebih besar daripada produk sebenar. Jadi jadi disebut tadi, dia tak ikut saiz, tapi dia boleh. Contoh produk yang kita nak buat kecil, kan? Jadi kita boleh buat mockup yang lebih besar supaya nampak lebih jelas. Kalau produk yang kita nak buat terlalu besar, kereta contohnya, kita buat mockup kecil. Jadi bergantung kepada keadaan ataupun produk yang kita nak buat. Okey. Kefungsian tidak berfungsi sepenuhnya. Okey, ni untuk mockup. Kemudian kita tengok pula produk berfungsi sebahagian. Okey, bahan tidak semestinya direka bentuk menggunakan bahan sebenar. Boleh direka bentuk menggunakan foam, cardboard, pipe, PVC, MDF, polystyrene, kayu, papan lapis dan lain-lain. Ini dia upgrade sikit. Boleh guna PVC, okey, papan lapis, kayu, MDF. Jadi benda-benda ni dia lebih berat lah berbanding dengan kita guna kat mockup tadi. Tapi lebih kurang sama je sebenarnya. Dan tak gunalah yang sebenar. Tak guna yang sebenar punya. Okey, skala pula tidak mengikut saiz produk sebenar. Sama juga, nama pun model. Ingat berfungsi sebahagian ni kita panggil sebagai model. Macam kita pergi pameran kereta kan, ada tunjuk model kereta. Takkan dia bagi model kereta saiz yang sebenar kan. Macam mana kita nak pergi, nak pegang, nak angkat, nak belet, nak tengok, tak boleh. Jadi dia buatlah model supaya kita boleh tengok. Boleh sama ada lebih kecil, sama besar atau lebih besar daripada produk sebenar. Okey, sama macam mockup. Okey, kefungsian tidak menunjukkan fungsi sebenar produk. Hanya sebahagian komponen boleh berfungsi. Kefungsian sebenar produk tidak dapat diuji. Maksudnya ada part yang boleh berfungsi, tapi kita tak boleh nak uji dia. Sebab apa? Mungkin sebab saiz juga kan. Tayar boleh pusing. Contoh kalau kereta kan, tayar boleh pusing, tapi kita tak boleh jalan atas jalan raya. Jadi tak boleh kita nak uji dia betul-betul. Produk hanya dinilai dari segi reka bentuk luaran. Jadi tujuan kita buat model ni, kita nak tengok design dia, reka bentuk dia. Jadi kita bolehlah nak ubah suai ke apa ke berdasarkan design sahaja, bukan dari segi kefungsian dia. Berpusing ke,
membersihkan dengan baik ke. Tak boleh. Kita cuma boleh tengok dari segi reka bentuk luaran sahaja. Okey. Dan yang terakhir iaitu produk berfungsi. Okey, bahan direka bentuk menggunakan bahan sebenar. Boleh direka bentuk menggunakan kayu, keluli, zinc, getah, plastik. Apa-apa sahaja. Asalkan yang kita nak buat itulah produk sebenar kita. Yang kita niat. Masa yang kita plan dalam lakaran kita. Yang kita dah lukis dalam lukisan kita sebelum ni. Itulah yang kita guna. Bahan-bahan yang kita nyatakan itulah yang kita guna sebagai produk sebenar. Skala pula mengikut saiz produk sebenar. Mesti ikut lah. Yalah, kita dah plan kan. Mestilah ikut. Kalau kata kita buat kereta tu mestilah boleh jalan. Mestilah. Kita start engine, kereta boleh jalan. Kalau kita buat kereta lah, contoh macam tu. Itulah maksudnya prototype. Yang mula-mula satu. Okey. Kefungsian. Berfungsi sepenuhnya. Diuji dalam situasi sebenar dari segi reka bentuk dan kefungsian. Kalau model hanya reka bentuk sahaja. Tapi kalau yang prototype, reka bentuk dan kefungsian. Dua-dua kita boleh uji. Okey. Okey. Kepentingan merancang pembinaan produk berfungsi atau produk berfungsi sebahagian ni dengan teliti. Okey. Kenapa kita kena buat benda ni? Kenapa kita kena ada mockup, kena ada model, kena ada prototype? Okey. Okey, yang pertama untuk menghasilkan produk yang menepati keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua, membolehkan penambahbaikan dilakukan pada reka bentuk dan fungsi produk. Dah ada prototype, kita boleh tengok nak tambah baik dari segi fungsi ya. Membantu mengganggar kos jualan produk. Penting ya. Bila kita buat prototype tu kita tahu dah. Kita dah tahu bahan-bahan yang kita betul-betul nak pakai dan akhirnya kita boleh kira lah kos jualan kita. Okey. Merancang tenaga kerja yang diperlukan. Bila kita dah buat tu kita tahulah, oh yang ni susah ni. Kalau nak buat 1000 unit, nak buat 100 unit, kena pakai berapa orang. Kita boleh anggar dah. Okey. Menjalankan pengujian dan penilaian lengkap terhadap produk dari segi reka bentuk dan kefungsian. Kita dah boleh dah jalankan pengujian untuk test. Apa macam-macam lah test kita akan tengok dalam bab yang seterusnya. Apa test yang kita boleh buat. Apa pengujian yang kita boleh buat. Okey, dan yang terakhir menentukan kaedah dan tempoh pembinaan produk. Jadi bila kita dah ada ni kita boleh agak lah berapa lama kita nak siap. Okey, kaedah apa kita nak pakai. Jadi itulah penting kita ada mockup, model dan juga prototype. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk 2.1.7. Okey. Part yang pertama lah. Kita akan masuk part yang kedua untuk melihat kaedah pembinaan produk. Dan kita akan gunakan buku teks jugalah untuk rujukan kita, iaitu pembinaan pengilap kasut Magic. Okey, sekian untuk bab 2.1.7 part yang pertama. Okey, jumpa lagi di part yang kedua. Maaf saya tulis 2.1.8 dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.